Al-Quran merupakan panduan yang utama dan hadis Nabi SAW pula ialah huraian dan penjelasan yang praktikal bagaimana melaksanakan perintah Al-Quran dalam kehidupan. Jika kita melihat hadis Nabi SAW, kita akan dapati bahawa Nabi kita Muhammad SAW sentiasa memberikan pesanan, nasihat, mutiara kata dan panduan agar kita sebagai umat dapat menjalani kehidupan di atas keredaan Allah Subhanahu wa taala. Kali ini kita akan melihat sebuah hadis Nabi SAW yang diriwayatkan daripada seorang sahabat bernama Sayyidina Muawiyah bin Abi Sufyan. Hadis ini berbunyi, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Maksudnya, sesiapa yang Allah inginkan, kita akan sentiasa berselawat kepada Nabi SAW. Nabi berpesan bahawa selawat itu akan mendekatkan kita di akhirat nanti dengan baginda. Inna awlan nasi bi yawmal qiyamati aktharuhum alayya salatan. Di antara orang yang paling dekat dengan Nabi di akhirat nanti ialah orang yang paling banyak berselawat. Jadi di antara cara berselawatnya ialah kita mempelajari hadis. Bayangkanlah hadis 40, kitab yang biasa kita belajar di masjid dan surau, hadis 40 Imam Nawawi, dia mengandungi 42 tajuk. Dan dalam 42 itu ada 45 hadis. Dan kita berselawat sekurang-kurangnya 45 kali. Bahkan mungkin lebih. Inilah kelebihan dalam masa yang tidak kita sedari, dalam keadaan yang tidak kita sedari, bagaimana kita berselawat kepada Nabi setiap kali mempelajari hadis. Kali ini kita akan melihat hadis daripada Ibnu Abbas. Beliau mendengar Nabi SAW bersabda, "Ni'matani maghbunun fihima kathirun minan nas, as-sihhatu wal faragh." Ni'matani, ada dua nikmat, kata Nabi. Maghbunun fihima kathirun minan nas. Ramai manusia tertipu pada kedua nikmat ini. Tertipu, terleka. Iaitu as-sihhatu, kesihatan, wal faragh, masa lapang. Hadis yang popular, dan dirikanlah solat. Maka hadis memperincikan bagaimanakah permulaannya, takbirnya, bacaannya, rukuk sujudnya, berapa rakaatnya, waktunya dan sebagainya. Inilah di antara fungsi ataupun kebaikan hadis itu perlu dipasangkan dengan Al-Quranul Karim. Maka bila kita mempelajari hadis, kita bukanlah mengasingkan diri daripada Al-Quran, tetapi kita mempelajari huraian dan bagaimana melaksanakan perintah Al-Quran. Hadis yang kita lihat pada hari ini ialah hadis daripada Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu, seorang sahabat Nabi yang mendengar Nabi SAW bersabda, berbunyi, "La tahqiranna minal ma'rufi syai'an walau an talqa akhaka biwajhin talq." Maksudnya, jangan sekali-kali kamu memandang remeh perkara kebaikan, walaupun sekadar kamu bertemu saudaramu dengan wajah yang berseri-seri dan ceria. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Imam Muslim ni kita biasa dengar bahawa orang akan menyebut di radio atau TV atau surat khabar, majalah, disebut hadis riwayat Muslim, riwayat Bukhari. Makna hadis ini disebut oleh Imam Muslim dalam kitabnya Sahih Muslim. Itulah maksud riwayat. Dan namanya ialah Muslim bin Al-Hajjaj. Dia wafat pada 261 Hijrah. Dia murid dan sahabat kepada Imam Al-Bukhari dan mempunyai ramai guru dan ramai murid yang terkenal. Kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sesungguhnya bagi kamu pada diri Rasulullah itu ikutan yang terbaik. Maka bagaimana kita ingin mengikuti sesuatu yang kita tidak pelajari? Maka kita belajarlah memahami hadis Nabi. Kerana itulah cara kita mempraktikkan perintah Allah dan meletakkan diri Rasulullah sebagai uswah, contoh dan panduan ikutan. Kali ini kita melihat hadis yang berbunyi, "Ittaqillaha haithuma kunt wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan." Hadis ini diriwayatkan oleh sahabat yang bernama Mu'adz bin Jabal dan juga seorang sahabat lagi yang bernama Abu Dzar Al-Ghifari. Dari segi takhrijnya ataupun riwayatnya dalam kitab, ia diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi dalam kitabnya Sunan At-Tirmizi.
Dan hadis ni adalah hadis yang amat penting. Kalau tuan-tuan sedang pendengar mengikuti hadis 40, ini adalah salah satu daripada hadis dalam kitab tersebut. Pengajaran ataupun tajuk utama hadis ni ialah tentang pesanan-pesanan Nabi yang cukup bermakna, boleh kita praktikkan di mana-mana. Sesuai dengan sabda Nabi yang saya bacakan tadi, permulaannya ialah ittaqillah, bertakwalah kepada Allah. Haitsuma kunta, di mana sahaja kamu berada. Yang kedua ialah hadis berbentuk perbuatan. Yang ketiga ialah hadis berbentuk pengakuan, persetujuan. Dan yang keempat ialah hadis yang berbentuk sifat. Sifat-sifat fizikal dan sifat-sifat akhlak Nabi SAW.